Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad bin Asyad bin Fauzi, bernombor matriks 074465 sebagai Ketua Kumpulan 5 akan menghuraikan tentang elemen yang terkandung dalam topik pembentangan kami, iaitu hubungan Al-Quran dan sains dalam penciptaan air. Kajian kami ini merangkumi 4 elemen asas. Yang pertama, objektif kajian dari sudut sains dan Al-Quran. Yang kedua, pengenalan tentang air. Yang ketiga, isu kajian. Dan yang keempat, rumusan yang dapat disimpulkan daripada kajian yang dilakukan. Pertama, kita pergi kepada objektif kajian. Helmi binti Muhammad Helmi, nombor matriks pelajar 073928. Baiklah, di dalam kajian ini terdapat 3 objektif utama. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang penciptaan air menurut Al-Quran. Objektif yang kedua pula, kami akan menjelaskan tentang penciptaan air menurut ilmu sains. Manakala objektif kami yang terakhir, kami akan mengkaji tentang isu pencemaran air tidak berkala yang berlaku di negeri Selangor dari sudut isu, kesan dan solusinya. Pertama sekali, apa itu air? Air merupakan sebatian kimia yang menjadi hasil kepada gabungan 2 unsur utama, iaitu hidrogen dan oksigen. Air juga merupakan salah satu asas keperluan bagi setiap benda hidup, tidak kira manusia, tumbuhan maupun haiwan. Bagi manusia, air menjadi sumber utama minuman dan perkara asas yang lain seperti mandi dan membasuh pakaian bagi mengekalkan kebersihan. Bagi sesetengah haiwan pula, air merupakan tempat perlindungan dan habitat asal yang juga menjadi sumber utama bagi mencari makanan. Tumbuhan pula, air menjadi faktor utama bagi mendapatkan nutrien yang mencukupi bagi tumbuh saran pokok. Di dalam Al-Quran telah disebut air dikelaskan kepada beberapa kriteria, antaranya air hujan sebagai air bersih, air laut sebagai air masin dan air dari mata air sebagai air yang manis. Dari perspektif lain pula, air juga boleh menjadi salah satu kemudaratan kepada benda-benda hidup itu sendiri, antaranya pencemaran air, banjir dan tsunami. Seterusnya, mari kita lihat dapatan kajian objektif 1. Assalamualaikum. Saya Muhammad Amirul bin Muhammad Nawi, nombor matrik 073472 akan menjelaskan mengenai dapatan kajian 1, iaitu penciptaan air menurut Al-Quran. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 48, Allah telah menceritakan dalam ayat ini mengenai proses terjadinya air, yang mana pada awal kejadian air datangnya daripada hujan. Menurut tafsir Ibn Katsir, pada peringkat pertama, Allah telah menghantar angin dan membawa awan dari laut, yang mana pada peringkat awal, air laut akan tersejat melalui proses penyejatan disebabkan oleh kehadiran cahaya matahari. Wap-wap air yang tersejat akan membentuk awan dan mula dibawa oleh angin. Seterusnya, Allah akan membentangkan awan sehingga memenuhi permukaan langit dari sedikit kepada banyak mengikut apa yang dikehendakinya. Dan akhirnya, Allah akan mengeluarkan air melalui celah-celah awan dalam bentuk titisan air. Titisan-titisan air yang berat mula gugur dan jatuh ke bumi dinamakan sebagai air hujan. Seterusnya, saya Farah Syamimi binti Saparudin bernombor matriks 072991 akan membentangkan objektif kajian yang kedua, iaitu penciptaan air menurut sains. Berdasarkan fakta sains, air merupakan sebatian kimia hasil cantuman 2 unsur, iaitu hidrogen dan oksigen. Pada keadaan biasa, lazimnya suhu bilik, air berada dalam bentuk cecair dan meliputi 70% permukaan bumi. Menurut kajian, keberadaan air di bumi adalah sebuah keistimewaan kerana secara teorinya, kemungkinan kewujudannya di tempat lain, iaitu alam semesta, adalah sangat kecil. Di kawasan sistem suria kita, air banyak ditemui di luar bumi, tetapi amnya dalam bentuk gas atau ais. Berdasarkan kajian Sawaluddin yang dijalankan pada tahun 2018, air mempunyai banyak kelebihan.
Antaranya ialah meneutralkan zat yang lain seperti menghancurkan toksin dan lemak dalam tubuh. Air juga dapat melarutkan zat-zat yang diperlukan sebagai bahan makanan dalam tumbuh-tumbuhan dan mengubah komponen-komponennya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Proses ini dikenali sebagai fotosintesis. Selain itu, Sawaluddin juga menyatakan keunikan lain yang ada di air ialah fenomena ketegangan permukaan yang menjadikan permukaan air kelihatan seperti selaput yang kuat dan fleksibel. Sebagai bukti, apabila sebatang jarum besi diletakkan di atas permukaan air dengan perlahan dan berhati-hati, jarum tersebut akan terapung walaupun hakikatnya ketumpatan sebatang jarum lebih tinggi dari ketumpatan air. Semua fenomena dan kelebihan yang ditunjukkan adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya akan menyerahkan pada pembentang seterusnya. Nama diberi Rabiatul Aliyah Awada binti Roslan, nombor matriks 074422. Seterusnya, gangguan bekalan air yang berlaku di negeri Selangor disumbangkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah kerana ketidakcukupan air mentah. Sumber air mentah mestilah mencukupi dan dirawat dan dibekalkan secara mencukupi kepada semua penduduk. Faktor kedua yang menyebabkan sistem bekalan air di negeri Selangor terjejas ialah kerana sistem paip utama dan paip komunikasi di negeri Selangor kebanyakannya telah mencapai usia 40 tahun. Kesannya, pengaratan telah berlaku dan menyebabkan sistem paip menjadi sempit dan kecil. Perkara ini telah menyumbang kepada masalah paip bocor dan pecah. Selain itu, kadar permintaan air yang meningkat daripada penduduk di kawasan pembangunan baru serta kawasan yang mempunyai banyak populasi penduduk. Kadang-kadang, permintaan bekalan air melebihi daripada tahap bekalan air yang sedia ada. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan kekurangan bekalan air di kawasan tersebut. Akhir sekali, penutupan loji yang disebabkan oleh paip pecah ialah antara masalah yang terpaksa dihadapi oleh operator air di negeri Selangor. Di Selangor, terdapat 4 operator air di bawah syarikat Syabas, iaitu Splash, ABASS, KASB dan Puncak Niaga. Tambahan lagi, pengendalian proses rawatan air ini dilakukan tanpa melibatkan kerajaan. Hal ini menyebabkan kerajaan susah untuk mengawal operasi rawatan air ini. Jika kerajaan terlibat dalam proses ini, sudah pasti kerajaan dapat mengawal operasi air serta dapat mengurangkan masalah bekalan air yang terjadi di negeri Selangor. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan dan akibat daripada isu gangguan air yang berlaku di negeri Selangor. Yang pertama ialah sumber air bersih semakin berkurang. Kekurangan air bersih yang mungkin disebabkan oleh penyelenggaraan atau penutupan sementara pusat loji rawatan air akibat kerosakan yang berlaku di sana akan menyebabkan berlakunya catuan air dan penduduk yang terjejas tidak mendapat bekalan air bersih yang secukupnya untuk meneruskan kehidupan harian. Kesan kedua pula adalah tanah akan menjadi kering kontang dan akan mengakibatkan berlakunya hakisan tanah. Air bawah tanah merupakan antara sumber air yang cukup penting yang perlu dijaga. Pembangunan yang terlalu pesat yang berlaku di pusat bandar menyebabkan air hujan tidak dapat serap sepenuhnya ke dalam tanah dan menjejaskan kualiti tanah yang boleh mengakibatkan menjadi tandus dan terhakis. Manakala kesan yang terakhir adalah isu bekalan air memberi kemudaratan kepada semua sektor. Sebagai contoh, dari sudut sektor pembangunan, banyak projek besar terpaksa tergandala ataupun ditunda kerana kekurangan sumber utama untuk menjalankan projek pembangunan, iaitu air. Begitu juga kesannya kepada sektor perniagaan. Air adalah sumber ataupun elemen utama dalam proses penyediaan makanan ataupun minuman dan ini sekaligus mencacatkan sumber pendapatan para peniaga yang bergantung hidup kepada air. Itu sahaja huraian daripada saya berkenaan kesan isu gangguan air yang berlaku di negeri Selangor. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanani binti Muhammad Hassan. Nombor matriks 074426. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan tentang solusi isu pencemaran air tidak berkala yang berlaku di negeri Selangor. Yang pertama, kerajaan melaksanakan projek Hybrid of River. Apakah itu Hybrid of River?
Kerajaan melunaskan idea untuk melakukan projek Hybrid of River adalah untuk menampung kekurangan air mentah di Sungai Selangor semasa berlaku penyusutan paras sungai berikutan dari musim kemarau. Solusi yang kedua ialah dengan menggantikan paip-paip lama yang telah uzur. Kerajaan memberi peruntukan untuk negeri Selangor bagi menggantikan paip lama kepada paip yang baru untuk memastikan bekalan air berterusan kepada pengguna tanpa ada sebarang gangguan kerosakan. Solusi yang ketiga memutamakan perstrukturan semula industri perkhidmatan air. Dengan mempunyai kawalan secara langsung ke atas operasi tersebut, kerajaan negeri boleh mengawal secara langsung di dalam operasi dan seterusnya mengurangkan lagi keadaan gangguan bekalan air kepada pengguna. Solusi yang keempat ialah masyarakat perlu sentiasa berjimat dan mengelakkan pembaziran air. Antara tugas dan tanggungjawab pengguna yang paling utama ialah menjimatkan air. Kita sebagai rakyat sememangnya berhak untuk mendapatkan bekalan air yang terjamin keselamatannya serta menggunakan sebanyak mana yang kita ingini berdasarkan harga yang telah dibayar. Akan tetapi, sedarkah bahawa kita sebenarnya berurus niaga dengan alam? Kesedaran pengguna sebenarnya merupakan aset terpenting untuk terus memastikan bahawa sumber ini akan terus wujud, bersih dan selamat serta dapat meneruskan khidmatnya kepada kehidupan sejagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Karol Anwar. Nombor matrik saya 071974. Dan saya akan membentangkan bahagian rumusan dan kesimpulan untuk kumpulan kami. Sebagai kesimpulan, penciptaan air kepada manusia merupakan satu nikmat yang kita perlu syukuri sepanjang kehidupan. Kita dapat melihat pelbagai kelebihan dan kepentingan air seperti menurut Al-Quran dan sains. Contohnya, air dianggap sebagai ciptaan Allah yang kedua terhebat selepas manusia berdasarkan bukti-bukti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Manakala menurut sains, pelbagai kegunaan air telah banyak dikaji oleh para saintis dan ilmuwan. Kami juga banyak mempelajari pelbagai ilmu baru mengenai air yang manusia sering terlupa menghargai dan mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan ini. Oleh itu, kami berharap agar manusia sentiasa diingati supaya belajar mensyukuri dan menghargai air dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.